Dan saudara, perkembangan negeri-negeri kita mulakan dengan Sarawak yang akan berkongsi antaranya mengenai peruntukan bagi membantu mengembangkan bakat dalam bidang seni, budaya dan sukan serta Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri siap siaga sepenuhnya hadapi musim tengkujuh. Jadi kita langsung ke studio berita RTM di Kuching bersama Bung Mawin. Silakan. Baik Miza, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak komited untuk melahirkan golongan belia digital bagi meneruskan pembangunan di negeri ini menjelang 2030. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu selari dengan hasrat itu, kerajaan negeri akan menyediakan platform yang diperlukan oleh belia antaranya dalam industri seni, budaya dan sukan. Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, dalam industri seni dan budaya, kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan sehingga RM160 juta bagi bantu mengembangkan bakat lagu drama tempatan, terutamanya dalam kalangan belia menerusi Pusat Persembahan Kesenian atau Centre for Performing Arts di bangunan Dewan Undangan Negeri Lama. Melihat kejayaan sukan dunia di negara berpenduduk hanya 4 juta di New Zealand, yang menjadi inspirasi buat kerajaan Sarawak membina sebuah akademi sukan serupa bagi menghasilkan belia cemerlang dalam sukan di peringkat antarabangsa. Belialah yang akan memain peranan pada tahun 2030. Kerja kami itu yang dah tua, daripada Tun Taib yang telah membangunkan Samarahan, lepasnya disambut oleh Allahyarham Tok Nan, disambut oleh saya. Hanya kita menyediakan platform untuk orang muda memainkan peranan pada masa akan datang ke arah 2030. Dato' Patinggi Abang Johari menyatakan demikian di sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak 2020 dengan tema Belia Pemacu Transformasi Digital Sarawak di Kompleks Sukan Asrajaya, Samarahan. Antara aktiviti yang turut berlangsung di perkarangan kompleks itu adalah pameran pemotoran dan jualan pelbagai jenis produk usahawan belia. Dalam majlis sama, Ketua Menteri turut mendedahkan hal berkaitan perancangan untuk membesarkan Jalan Samarahan ke Sebuyau bagi membuka kawasan baru khasnya pertanian. Melalui penglibatan belia dalam sektor digital tahun mendatang, beliau berharap teknologi pertanian pintar akan digunakan untuk membangunkan kawasan baru tersebut. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK akan melaksanakan tinjauan bagi menentukan paras garis kemiskinan PGK di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu usaha ini penting berikutan pendapatan PGK baharu di Sarawak berubah daripada RM1,500 kepada RM2,131. Menurut Datuk Seri Fatimah, perubahan ini menyebabkan garis kemiskinan juga akan turut meningkat. Jelasnya, faktor pandemik COVID-19 yang melanda negara juga menyebabkan PGK ini berubah berikutan ramai orang yang terjejas pendapatan termasuk para peniaga. Sekiranya kita menggunakan paras garis kemiskinan yang baru, iaitu daripada 1,000, kalau kita gunakan 1,500 sekarang, jadi kalau meningkat 2,000 2131 tu, jadi kita jangka bahawa dari segi kadar kemiskinan memang akan naik. Beliau menambah dengan adanya pengkalan data yang tepat ini, ia akan menentukan sama ada PGK di Sarawak menurun atau meningkat. Tambah beliau, berpandukan pengkalan data ini, ia membolehkan kerajaan melaksanakan dasar, polisi dan perancangan program bagi membantu dan membasmi kemiskinan dalam kalangan golongan rentan ini sekaligus dapat merapatkan jurang pendapatan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah Abdullah turut memaklumkan bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak JKMNS berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi musim tengkujuh selain memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi di Pusat Pemindahan Banjir untuk membendung penularan COVID-19.
Ujarnya sebanyak 584 pusat pemindahan telah dikenal pasti di seluruh Sarawak, terdiri daripada Dewan, Balai Raya dan sekolah yang mampu menampung sehingga 182,325 orang. Selain itu, pihak kementeriannya juga menyediakan bekalan makanan kering di 13 pangkalan hadapan iaitu di Kuching, Kapit, Bintulu dan Miri sebagai bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat banjir di pusat-pusat pemindahan atau penduduk yang tidak berpindah. Mengulas mengenai SOP di pusat pemindahan, beliau menjelaskan bahawa tiada lagi aktiviti memasak di pusat-pusat pemindahan terbabit bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Beliau menambah penduduk yang terjejas akan dibekalkan dengan makanan yang telah dimasak. Golongan belia perlu bersedia hadapi perubahan dan cabaran masa akan datang. Residen bahagian Sibu, Charles Siau berkata sehubungan itu belia diseru lengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi dan memiliki jati diri yang tinggi. Charles Siau menambah semua elemen tersebut penting untuk memastikan golongan belia dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang mencabar. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Pentaulihan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda Tahau Gangsa Bahagian Sibu di Dewan Serbaguna Metodis Tian En Sibu. Katanya lagi, penganjuran program tersebut amat signifikan dalam mengiktiraf golongan belia yang menunjukkan semangat kesukarelawan dan memberi sumbangan kepada komuniti. Program anjuran pejabat belia dan sukan bahagian Sibu bersama-sama Boys Brigade Sibu itu mengambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan dan sekurang-kurangnya 15 jam bagi setiap komponen yang diikuti sebelum layak di Tauliah Pingat Gangsa. Seramai 41 orang The Boys Brigade Sibu menerima sijil pentauliahan dalam majlis tersebut. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS antara yang mendapat manfaat daripada penganjuran program Jom Register Bisnes Sarawak Ku Sayang di Limbang baru-baru ini. Program selama 2 hari melibatkan 205 orang peserta itu memfokuskan kepentingan memiliki lesen dan permit perniagaan bagi menjalankan aktiviti perniagaan secara sah. Program ini membolehkan mereka menikmati kemudahan bantuan keuangan daripada agensi keusahawanan dan pada masa yang sama memberi latihan dan bimbingan dalam pembangunan perniagaan. Untuk memperkembangkan lebih pasaran kuih muih kan saya berjual kuih maksudnya. Jadi itulah nak mencari ilmu lagi, pengetahuan. Okey, katanya tadi kalau kita indah berdapat selepas ni harap berjayalah dan dapat lagi lebih memperkembangkan apa yang ada masa ni lah. Untuk melangkah dalam bisnes ni sebenarnya susah, tapi dengan bantuan kerajaan, alhamdulillah kerajaan Sarawak kita membantu dengan padulah. Macam mana dia orang mengajar kami untuk mengambil lesen, lepas tu mengajar membagi sekira pelajaran sedikit sebanyak pelajaran untuk meneruskan perniagaan. Jom Register Bisnes Sarawak Ku Sayang yang diadakan di Dewan Suarah Limbang merupakan program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan agensi tempatan. Program Jangkauan Komuniti Pertanian AgriCorp dilihat berupaya meningkatkan ekonomi penduduk di kawasan luar bandar. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adab Bumiputra, Datuk John Siki Tayai menerusi kursus yang diperkenalkan, penduduk boleh mempelbagai hasil pertanian dan ternakan mereka. Malah pihak Jabatan Pertanian dapat memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada para peserta untuk mempertingkat hasil keluaran dan jualan mereka. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program AgriCorp Siri 6 di Dewan Sukan Tatau di Bintulu baru-baru ini. Seramai 150 peserta daripada 4 buah rumah panjang di kawasan Tatau menghadiri program tersebut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.